Dajjal manusia ni yang diberikan kemampuan kuasa luar biasa oleh Allah sehingga mampu menurunkan hujan dan menghasilkan makanan. Dia bukan sahaja bunuh orang, tetapi dia juga memurtadkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik, siswa-siswi ni, anak-anak pelajar, siswa-siswi, jaga iman kita. Dosa macam mana pun yang kita buat, jangan sampai kita keluar daripada Islam. Adakah nanti umat Islam akan ikut cara hidup, cara berfikir, cara makan, cara minum, cara berhibur, cara berpakaian, cara duduk, cara berjalan, cara hidup? Bukan Islam. Itu adalah Yahudi dan Nasrani. Nabi kata, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Mekah dan Madinah, Dajjal ni dia tak boleh masuk walaupun satu langkah. Dia nak langkah selangkah pun tak boleh. Akhirnya bila sampai di Mekah, Dajjal manusia ni yang diberikan kemampuan kuasa luar biasa oleh Allah sehingga mampu menurunkan hujan dan menghasilkan makanan. Dia bila nak masuk Madinah, dia tak boleh masuk. Dia duduk di luar Madinah, merosakkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan sahaja bunuh orang, tetapi dia juga memurtadkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi murtad. Adik-adik, siswa-siswi ni, anak-anak pelajar, siswa-siswi, jaga iman kita. Dosa macam mana pun yang kita buat, jangan sampai kita keluar daripada Islam. Bila Dajjal ni datang, saya buat contoh kat tuan-tuan, para pelajar, siswa-siswi semua, dia boleh masuk dalam masjid. Macam ni lah masjid, dia boleh masuk, tak ada masalah. Dia mampu masuk, tidak dihalang. Dan mana-mana tempat yang dia pergi macam ni lah, ramai orang akan mai. Sebab ketika itu manusia dalam keadaan kelaparan dan kebuluran. Bila dia jumpa dengan orang yang ramai, perkataan pertama yang keluar daripada mulut dia ialah, aku Tuhan kamu, ana rabbukum, aku Tuhan. Kita tengok dia tu orang, dia tak ada sayap, kakinya dua, tangan dia dua, mata dua, buta sebelah kanan, jari dia 10, 5 kanan 5 kiri, manusia biasa. Lidah dia satu, bibir dia, manusia biasa. Tapi bila dia buat kuasa dia tumbuhkan pokok, dia turunkan hujan, dia keluarkan emas, dia hidupkan orang, maka ramai yang mengaku dia adalah Tuhan. Dan di mana saja dia pergi, dia akan sebut, ana rabbukum, aku ni Tuhan kamu semua. Bila satu orang mengaku Tuhan, kita nak cabar dia apa? Kita nak cabar dia buat benda yang kita tak boleh buat. Kita akan cabar dia buat benda yang kita tak boleh buat. Dan dia boleh buat semua benda tu. Sebab tu ramai yang akan mengaku dia Tuhan. Sedangkan tangan dia dua, kaki dia dua, kepala dia satu. Bahkan dia hanya melihat dengan satu mata saja. Satu mata lagi buta. Dia cacat. Bila dia nak masuk Madinah, tak boleh masuk, tetapi dia telah berjaya mengkafirkan ramai umat Nabi.
sallallahu alaihi wasallam. Ramai kafir, ramai ikut dia, pemuda ikut dia, bukan pemuda, maaf, bukan pemuda saja, ramailah umat Nabi Muhammad. Majoritinya wanita dan Yahudi. Hati-hati orang perempuan. Bila ikut dia, ramai, makin hari ramai, tambah hari ramai, bertambah. Orang yang bukan Islam memang setentunya ikut Dajjal lah. Yang Islam ni, saya nak cerita pemuda yang beriman ni. Bukan saya nak cerita Dajjal. Saya nak cerita seorang pemuda beriman yang lawan dengan beliau. Hadis tu satu saja, hadis tu. Ada satu je hadis tu. Dan Nabi pun tak sebut siapa pemuda tu. Dan dia bukan Imam Mahdi. Dia bukan Imam Mahdi, dia pemuda lain. Bila Dajjal membuat camp tentera dia di luar Madinah, tak boleh masuk dalam Madinah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang pemuda yang beriman pun keluar daripada kampung dia. Di situlah maksudnya berdekatan dengan Madinah, untuk pergi menemui Dajjal yang sedang meletakkan kem tentera dia di luar Madinah. Jadi pemuda ni keluar daripada kampung dia, dia nak pergi berdepan dan berhujah di hadapan Dajjal. Depan, nak berhujah secara berdepan. Sebenarnya yang Nabi ajar, di mana saja kita mendengar Dajjal ini keluar, falyan'anhu, Nabi sebut, hendaklah dia menjauhkan diri daripada Dajjal. Bukan pergi cari nak lawan, jangan. Kerana ada orang beriman, memang beriman, dia pergi untuk berlawan dengan Dajjal. Nabi bagi tahu suruh lari, tapi dia nak pergi. Bila dia pergi bercakap, Dajjal tunjuk kemampuan Dajjal, lalu dia ikut Dajjal. Sebab itu mesti ikut nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, larikan diri, jauhkan diri. Cuma ada satu hadis seorang pemuda yang pergi berhadapan dengan Dajjal. Dia keluar daripada kampung dia, dia pun pergi dekat perkemahan kem ketenteraan Dajjal di luar Madinah. Ada satu kem besar. Hari ini tak ada lagi, nanti akan ada. Wallahu a'lam di mana, tapi Nabi sebut as-sabikhah, inda as-sabikhah, Nabi sebut tempat tu. Kemudian bila dia sampai, bila Dajjal ni sampai, minta maaf, bila pemuda beriman ni dia sampai di bawah, bertemu dengan komander kanan di bawah. Hadis tu, hadis dalam hadis sahih sebut masalihud Dajjal. Masalih, nah, masalih. Masalih ni pengawal-pengawal yang bersenjata dengan senjata yang pelik. Pengawal-pengawal bersenjata, manusia, bukan setan, bukan jin, bukan syaitan, manusia. Pemuda beriman ni dia nak berjumpa dengan Dajjal, tapi di hadapan kem ketenteraan ni ada pengawal-pengawal bersenjata. Lalu pengawal-pengawal ni tanya, ila aina ta'mid, hang nak pergi mana? Macam tajuk lagu pula kan. Saya orang Kedah, tadi terjemahan bahasa Melayu saya dia jadi bahasa Kedah lah. Ila aina ta'mid, kalau faham bahasa Arab ada kelas pengajian Islam. Ila aina ta'mid, nak pergi mana? Hang nak pergi mana? Pemuda beriman ni pun jawab, aku nak pergi jumpa dengan si penipu yang ada di atas sana. Aku nak pergi berjumpa dengan si penipu yang ada di atas sana. Pengawal-pengawal bersenjata ni kata, bunuh dia ni, biadab, uqtuluh, bunuh dia.
Kemudian pengawal-pengawal lain, pengawal ramai, ada yang suruh bunuh, yang lain kata jangan, la taqtuluh, jangan bunuh dia sebab Tuhan kita dah pesan siapa pun jangan membunuh kecuali dia saja. Kataan apa mereka guna? Tuhan. Tuhan kita dah pesan sesiapa pun jangan membunuh kecuali dia saja boleh bunuh orang. Ini bongkaknya Dajjal. Dia bongkak, dia maksudnya kalau nak bunuh pun bagi dia yang bunuh. Maka mereka pun tangkap pemuda yang beriman tadi. Tangkap pemuda yang beriman, bawa dia masuk kem pertahanan Dajjal di luar Madinah. Kem tentera. Bila bawa lelaki ni, pemuda beriman ni, para siswa-siswi sekalian, dia pun berjalan masuk. Sebelum berjumpa di bilik khas ataupun di tempat khas ada Dajjal, maka dia melalui ramai umat Nabi SAW. Macam ni lah kita kata, lalu sini lah, dia lalu di hadapan ramai umat Nabi SAW yang sudah pun murtad, semua telah pun mensyirikkan Allah Azza wa Jal. Lalu pemuda ni pun bila lalu ke situ, dia kata Ayyuhan nas, dia panggil semua. Dia cakap, dia kata, wahai manusia sekalian, dia tu adalah Dajjal. Pemuda ni tunjuk kepada Dajjal yang dia dah nampak lah. Dia kata, itu Dajjal, penipu yang telah dibagi tahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan percaya lelaki itu, dia adalah Dajjal, penipu. Sambil berjalan, dia tunjuk kepada Dajjal, penipu. Dajjal ni siapa yang biadab dia bunuh. Macam tu je. Lalu pemuda ni pun sampai di depan Dajjal. Bila sampai di depan Dajjal, Dajjal tak bagi salam lah, kan? Sampai depan Dajjal, soalan nombor satu, Dajjal pun tanya dia, awama tu'minu bi, kenapa kau tak beriman dengan aku? Aku ialah Tuhan kamu. Ayat pertama dia. Hadis ni ada banyak riwayat. Dajjal tanya, kenapa kamu tak beriman dengan aku? Aku Tuhan kamu. Maka pemuda ni kata, antal masihul kadzab, kamu adalah penipu, Dajjal yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cakap di siswa dan siswi cuba tengok keberanian pemuda ni, datang daripada iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan main daripada dua seni mempertahankan diri yang dia belajar sampai habis, bukan. Dia datang daripada iman dia, daripada ibadah dia yang banyak, iman dia yang tinggi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dia boleh bercakap, dia boleh berterus terang, dia boleh bagi tahu kamu Dajjal yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Dajjal pun kata, lentangkan dia. Dia macam ni apa dia tahu? Melentang lah. Dajjal kata lentangkan dia macam ni lah. Lalu dipukul perut dia, dipukul muka dia. Kemudian Dajjal tanya dia, awama tu'minu bi, kamu tak beriman dengan aku? Dia kata, kamu adalah penipu besar yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berani ni bukan datang daripada berani seorang manusia kosong, tetapi keberanian ini datang daripada iman.
solat yang tidak pernah ditinggalkan oleh seseorang, kepatuhan yang tinggi kepada arahan dan suruhan Allah Subhanahu wa taala, dan juga qudwah ataupun ittiba' yang rapi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta ikut kita dengan sunnah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tu yang akan menghasilkan iman. Yang tu bukan senjata, bukan ilmu kemahiran diri, mempertahankan diri, bukan kekuatan kita, bukan duit ringgit kita, tidak. Jadi bila Dajjal pukul dia di badan, di muka dia, dia kata kamu penipu, kamu adalah Dajjal. Dan memang yang tu Dajjal pun. Kemudian Dajjal pun kata, kalau kamu tak beriman aku Tuhan, aku akan bunuh kamu sekarang. Aku akan belah badan kamu jadi dua. Dajjal kata, aku akan belah badan kamu jadi dua. Laki itu kata, pemuda itu kata, kamu adalah penipu yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Dajjal mengeluarkan senjata dia. Wallahu a'lam. Senjata apa tak tahu. Tetapi dengan menggunakan senjata tersebut, dalam satu riwayat sebut minsyar. Minsyar ni gergaji yang digunakan untuk memotong badan manusia daripada atas. Potong atas, bawah, terbelah dua. Dajjal buat keluar senjata dia, wallahu alam, senjata yang kita tengok hari ni tak ada pun macam tu. Dia belah badan budak tu, badan pemuda beriman, lalu bahagian kanan terpelanting, bahagian kiri tubuh pemuda beriman itu terpelanting ke sebelah sana. Ni bukan magic. Dia bukan guna silap mata, dan dia bukan guna sihir. Yang ni memang dia guna senjata. Terpelanting belah sana, terpelanting sebelah sana. Kemudian dia pun lalu di tengah. Dajjal ni dia lalu di tengah. Tengah-tengah terbelah tu dia lalu. Kemudian dia berpusing kepada pengikut-pengikut dia. Ara'aitum, dia tanya, in ahyaituhu, sekiranya aku boleh menghidupkan dia ni, ma ra'yukum, apa pandangan kalian? Pengikut Dajjal kata, setentunya kamu memang Tuhan. Lalu Dajjal pun kata kepada tubuh lelaki tadi, Dajjal pun sebut kepada tubuh lelaki tadi satu kataan je. Dia tak baca jampi serapah. Orang hari ni nak sihir dia kena jampi sejam, kena jampi 2 jam, kena sebut perkataan-perkataan syirik berjam-jam sihir hari ni. Kena pijak Quran, kena minum darah haid, kena macam-macam jenis sihir berjam-jam. Dajjal lalu di antara potongan badan, 2 potongan badan yang terpelanting tadi ni, dia berpaling kepada pengikut dia. Kemudian dia kata kepada tubuh tadi, qum, 2 huruf, 2 huruf je, qum, iaitu bangun. Lalu bercantum badan tadi. Badan tadi bercantum. Lalu budak tadi pun hidup semula, buka mata dia. Pemuda beriman tadi. Bila pemuda beriman tadi buka mata, Dajjal pun pergi kepada pemuda tadi. Dajjal pun kata, tadi aku bunuh kamu, kamu mati. Sekarang aku hidupkan kamu. Bukankah aku Tuhan? Pemuda beriman tadi kata, mazdadtu fika illa basiratan. Aku bertambah yakin memang hang Dajjal. Bukan dia beriman. Dia kata, lagi aku percaya hang Dajjal yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila pemuda ni berani lawan, pemuda yang beriman,
yang keyakinan dia kepada Allah tinggi, kebergantungan dan tawakal dia kepada Allah tinggi, ibadat dia kepada Allah tidak pernah ditinggalkan, kasih sayang dia kepada Nabi SAW tinggi. Pemuda ni, dia kata, aku makin percaya kamu Dajjal penipu besar, yang diberitahukan oleh Rasulullah SAW. Waktu tu Dajjal pun dia malu, dia sangat malu sebab di belakang dia ada puluhan ribu orang waktu tu, di situ saja, tentera di situ. Di belakang dia ada puluhan ribu orang. Mungkin waktu tu dia pun malu. Lalu dia pun pegang pemuda beriman tadi. Dia keluarkan pisau yang tajam. Yang ni Nabi sebut pisau. Mungkin senjata tu macam mana, wallahu alam. Kemudian dia nak potong leher pemuda tadi. Allah Subhanahu wa taala menukarkan leher pemuda tadi menjadi tembaga. Ni Nabi sebut tembaga, tak sebut besi. Nabi tak sebut aluminium, Nabi tak sebut steel, Nabi sebut tembaga. Hadis tu sahih. Bila Dajjal kepit budak tadi, dia nak potong. Dia nak potong sini. Allah menukarkan bahagian ni menjadi tembaga. Bila dia nak potong tak boleh. Dia nak potong tak boleh. Bertambah besar malu dia. Dia lagi malu. Kemudian budak ni pun bangun. Pemuda ini pun bangun. Dia kata, innahu la yaf'alu ba'di li ahadin. Innahu la yaf'alu bi. Innahu la yaf'alu ba'di li ahadin ba'di. Sesungguhnya Dajjal lelaki ni, dia tidak akan boleh melakukan apa-apa lagi kepada seorang pun selepas ini. Tak boleh. Maka Dajjal pun angkat budak tadi, lalu dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala. Dia angkat budak tadi, dia lemparkan ke dalam api. Nabi kata, ketahuilah, api yang dibawa oleh Dajjal itu adalah sungai yang mengalir. Dan sungai yang dibawa oleh Dajjal, ke mana-mana saja dia pergi, itu adalah api yang membakar. Ni dengar elok-elok ni, kan? Nabi kata Dajjal akan bawa dua benda, sungai dan api. Api yang dia bawa itulah sungai yang mengalir sejuk. Dan sungai yang dia bawa itu sebenarnya adalah api. Sekiranya kalian diberi pilihan, maka terjunlah ke dalam api itu. Wallahu alam, saya pun tak tahu apa dia. Teknologi apa tu saya pun tak tahu. Senjata apa yang Nabi maksudkan tak tahu. Cuma Nabi bagi tahu jelas. Dia akan bawa dua unsur. Yang pertamanya api, dan unsur yang kedua dia bawa air. Pemuda beriman tadi dicampakkan ke dalam api. Nabi kata sebenarnya itu adalah air. Siapa pemuda tu? Wallahu a'lam. Dia bukan Imam Mahdi. Siswa-siswi sekalian, dia adalah pemuda beriman yang berjaya mengalahkan Dajjal secara berdepan. Tapi bunuh tak boleh, sebab Allah telah mentakdirkan hanya ada satu orang saja yang boleh membunuh Dajjal. Nama dia adalah Isa ibn Maryam alaihi salam. Nabi Isa seorang saja. Jadi setengah jam yang pertama malam ni, saya nak cerita kepada semua siswa-siswi sekalian, seorang pemuda ataupun seorang pemudi, mana-mana Muslim, ketika mana iman dia begitu kuat, maka dia tidak boleh diapa-apakan oleh Dajjal, walaupun ketika itu tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi dah sebut, ketika mana dia ni keluar, kalau aku ada, aku akan berhadapan dengan dia. Tetapi kalau aku tiada, fakullu mri'in hajiju nafsihi, kata Nabi. Tiap-tiap orang dia kena pertahankan diri dia masing-masing dengan iman. Nabi SAW ni dia Rasul yang terakhir.
Rasul yang terakhir. Beberapa bulan lepas ada orang fitnah saya, kata saya sebut ada Nabi di Malaysia. Punyalah teruk orang hak fitnah tu. Ramai pula tu yang fitnah tu satu kumpulan. Mereka ni satu kumpulan. Anak-anak siswa-siswi sekalian jaga elok-elok, jangan ikut kumpulan tu. Kumpulan ni Islam tapi dia selalu memburukkan Islam. Dia Islam tapi dia selalu menghina tok-tok guru yang lain. Dia Islam tapi dia selalu serang. Maaf noh. Dia selalu serang ustaz-ustaz yang lain. Jadi siswa-siswi sekalian, Rasulullah Rasul terakhir. Ada lebih 313 Rasul. Dalam Quran hanya sebut 25. Jumlah keseluruhan 300 lebih, ramai. Kalau Nabi lebih ramai, 124,000 Nabi. Selepas Nabi Muhammad wafat, tiada lagi Rasul. Dan bumi ini dah lama dan dia menuju kepada umur dia yang terakhir. Maka Nabi pun sebut tanda-tanda kiamat untuk kita tahu. Nabi sebut tanda kiamat. Sekarang ni pun kita boleh buka dalam handphone masing-masing, cuba tulis tanda kiamat kecil. 1, 2, 3, kita akan tengok tanda kiamat yang Nabi senaraikan banyaknya telah pun berlaku. Banyak dah berlaku. Tinggal lagi beberapa sahaja yang belum berlaku. Ada ulama sebut tak sampai 10, ada ulama sebut ada 20, ada ulama sebut lebih 30. Ikut tafsiran setiap para ulama yang berbeza. Ada satu hadis tentang tanda kecil kiamat, iaitu daripada Abu Sa'id. Saya sebut malam ni, sekarang ni hadis ni. Nabi SAW bersabda, cuba dengar hadis ni. La tattabi'unna sananal ladzina min qablikum. Kamu semua akan ikut cara hidup orang yang sebelum kamu. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Zira'an bi zira'in, sehasta demi sehasta. Sejengkal macam ni, kemudian sehasta, ni sehasta. Kamu akan ikut cara hidup umat sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu juhra dabbin lattaba'tumuhum, sehingga kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak, kamu masuk dalam lubang biawak. Hadis ni sahih, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Dengar sini semua. Kamu akan ikut cara hidup bukan Islam, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Tengok yang ketiga Nabi sebut apa? Sehingga kalau orang bukan Islam masuk ke dalam lubang biawak, lattaba'tumuhum, kamu akan ikut masuk dalam lubang biawak itu. Sahabat tanya, ya Rasulullah, al-yahudu wan nasara, adakah nanti umat Islam akan ikut cara hidup, cara berfikir, cara makan, cara minum, cara berhibur, cara berpakaian, cara duduk, cara berjalan, cara hidup bukan Islam, itu adalah Yahudi dan Nasrani? Nabi kata, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Mereka berpakaian, orang Islam nanti akan berpakaian, tetapi pakaian mereka pakaian Yahudi dan Nasrani. Mereka akan makan, tetapi mereka tidak akan lagi tanya bahan yang digunakan untuk masakan itu, apakah ia halal ataupun ia haram. Mereka akan hidup, tetapi mereka tak tanya kehidupan mereka adakah mengikut sunnah Rasulullah ataupun mengikut cara hidup barat. Kenapa Nabi sebut jengkal?
Kenapa Nabi sebut hasta? Kata para ulama, Nabi nak beritahu kepada saya dan kita semua, daripada sekecil-kecil benda sampailah sebesar-besar benda, daripada cara bercakap, daripada cara menyuapkan makanan, daripada cara tidur, sampailah kepada cara mentadbir negara. Mereka akan meniru cara Yahudi dan Nasrani, kecil sampai besar. Daripada cara untuk berpakaian, memakai pakaian, Nabi ajak macam mana? Pakaian sekian-sekian Nabi ajak. Masuk ke dalam tandas, Nabi ajak masuk dengan kaki kiri, kemudian kencing dalam keadaan duduk, bukan berdiri, kemudian basuh kesan daripada najis tersebut. Sebelum masuk, Nabi kata, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian duduk dalam bilik air, tidak bercakap dengan orang lain, tidak memandang ke arah kemaluan, tidak memandang ke arah langit. Bila keluar daripada tandas, Alhamdulillah allazi azhaba annil adha wa afani. 10, 15 ciri yang Nabi ajar, satu pun dia tak ikut. Dia masuk kaki kanan, kaki kiri, dia tak peduli. Dia nak berdiri, dia nak duduk, dia tak peduli. Kadang dia basuh, kadang dia tak basuh. Kadang dia bersembang dengan telefon, dia tak bersembang dengan telefon. Dia keluar, dia tak peduli kaki kanan ataupun kaki kiri, dan dia tak pernah peduli untuk dia ucap Alhamdulillah ataupun tidak selesai daripada dia membuang air besar ataupun air kecil. Ini Nabi sebut, shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in. Umat aku akan tiru cara Yahudi dan Nasrani, daripada sekecil-kecil benda sampai sebesar-besar benda. Allah sebut dalam Quran, kalau kamu mentadbir, kalau kamu berurusan, guna cara Islam, guna hukum Islam, guna undang-undang Islam, guna atur cara Islam, tak ada siapa peduli dalam dunia hari ini. Tak ada siapa mentadbir dengan urusan Islam, dengan hukum Islam, kecuali sedikit. Dia ambil sikit, ambil 10% saja, lagi 90% ditinggalkan. Itu maksud shibran bi shibrin, zira'an bi zira'in. Sejengkal demi sejengkal kamu akan ikut, daripada sekecil-kecil sampai sebesar-besar. Kemudian nombor 3 Nabi sebut, sehingga kan hatta, sehingga lau dakhalu fi juhri dhabbin la dakhaltumuh. Kalau mereka masuk ke lubang biawak, orang Yahudi dan Nasrani bukan Islam masuk ke lubang biawak pun kamu akan ikut. Ulama kata, apa Nabi maksudkan masuk dalam lubang biawak? 2. Yang pertama, tempat kotor. Yang kedua, tak masuk akal, pun kita akan tiru. Orang menari, kita menari. Orang buat lampu pusing kanan kiri, kita buat lampu pusing kanan kiri. Kenapa kita macam ni? Untuk apa ni? Yang buat tu pun tak tahu. Tak tahu seronok. Satu supermarket buat, satu universiti buat, satu politeknik buat, satu hospital buat, satu rumah buat, satu keturunan saudara mara buat. Bila tanya kenapa buat? Tahu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi sebut sehingga mereka masuk dalam lubang biawak, lattaba'tumuhum, kamu akan ikut masuk dalam lubang biawak. Kata para ulama, itu bermaksud orang bukan Islam buat benda yang tak masuk akal, semua tiru. Jadi dah hari ni? Jadi semua tiru, semua nak tiru. Ada matlamat, tak ada matlamat, ada manfaat, tak ada manfaat, rugi duit, tak rugi duit. Yang penting trending. Yang penting yang ni yang paling semasa. Tutup aurat ke, tak tutup aurat ke, ambil duit orang ke, curi duit ayah ke, langgar aturan Islam ke, tak langgar aturan Islam ke, buang masa ke, tak buang masa ke, bermaruah ataupun tidak bermaruah. Yang penting tiru. Jadi kata jadi hasbunallah wa ni'mal wakil. Lebih 6 jam sehari main game PUBG, Mobile Legend. Laki pun main, perempuan pun main.
Daripada permainan sampai jadi kerjaya. Saya pernah jumpa budak sekolah menengah, cita-cita apa dia? Gamers. Lepas SPM nak sambung di mana? Tak sambung dah ustaz. Saya akan pulun betul-betul sampai mahir. Punya berprinsip. Saya pun termenung. Dulu saya ceramah motivasi, sekolah ke sekolah, universiti ke universiti, kan? 2-3 tahun lepas jumpa dengan pemuda, dengan anak remaja, saya tanya nak jadi apa? Nak jadi gamers. Saya kata sampai kerja nanti. Yang ni ustaz. Daripada 2 jam kepada 3 jam sehari, kepada 4 jam sehari, kepada 6 jam sehari, 8 jam sehari. Panjang sehari. Daripada yang tak guna duit sampai yang guna duit, daripada RM50 sehari sampai sebulan 300-400 habis. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang ni yang berlaku. Ini yang dirisaukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ni adik-adik siswa-siswi, kita tahu Nabi sebut hadis ni, Nabi kata ini tanda dunia semakin dekat dengan kiamat. Kita perhati hadis ni yang Nabi sebut, betul ya Rasulullah. Hari ni kami tengok kawan kami di kampus, kami tengok rakan-rakan kami di tempat kerja, kami tengok saudara mara kami dalam ahli keluarga, kami tengok jiran-jiran kami. Memang begini keadaan kami pada hari ini. Semua benda nak tiru dan ikut yang bukan Islam. Ni dia main pula budaya prank orang. Kita keluar daripada masjid, kita ambil slipper kawan, kita buat nyorok, tak curi, buat nyorok 1 minit aja. Kawan kita keluar, tengok slipper dia tak ada, lepas minit kita buat main kat dia, kita kata melawak, hukumnya haram. Hukumnya haram. Hari ni punya prank lebih teruk daripada tu. Dia ambil telur, dia bubuh atas kepala kawan dia. Dia kata prank. Kawan tu pakai baju nak masuk kelas dah. Birthday dia hari tu, ambil telur seorang satu, ada 5 orang. April Fool, dia kata prank, just prank apa. Yang kawan ni dah mandi, dah tukar baju, dia pun tak ada punca. Tak ada punca. Sampai kepada satu tahap kita tengok prank yang ada dalam YouTube, yang ada dalam, saya bukan cari benda ni, kadang buka handphone dia keluar, saya tengok prank. Kan? Banyak negara di Malaysia anak-anak sehingga sebahagian melibatkan nyawa dan keselamatan. Ada sekali saya tengok dia melawak, tertolak kawan dia daripada satu batu yang licin, jatuh mati. Prank. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita Islam, Allah tak larang untuk kita bersukaria. Syariat Islam tak larang untuk kita ada hobi, untuk kita ada benda yang kita suka untuk kita buat selama mana tidak melibatkan kehormatan orang, tidak melibatkan aib orang, tak melibatkan kehormatan kita, tak melibatkan harta orang, keselamatan orang, tidak melibatkan benda haram, akan dibenarkan oleh Islam. Kita Islam, tindak tanduk kita, perbuatan kita, tengok Islam, apa yang Islam ajak. Kalau tak bercanggah dengan Islam, baru kita buat. Itu baru satu daripada 100 lebih hadis yang Nabi sebut tentang tanda akhir zaman. Kemudian pemuda kedua yang saya nak sebut malam ni, pemuda yang semua orang kenal, tapi saya sebut sikit saja. Semua orang pernah dengar nama beliau, iaitulah Al-Imamul Mahdi. Saya bukan nak cerita Imam Mahdi malam ni.
Sebab kisah Imam Mahdi panjang. Dia 2 jam. Tetapi dia adalah pemuda. Sekali lagi, dia adalah pemuda. Waktu dia keluar pun dia adalah pemuda. Ketika dia menjadi presiden umat Islam sedunia, dia adalah pemuda. Boleh jadi 20-an, boleh jadi 30-an, boleh jadi awal 40, wallahu alam. Tetapi dia ada lelaki dan pemuda. Namanya Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi. Nabi gelar dia Khalifatullah. Nabi gelar dia Khalifatullah. Pemuda ni. Siswa-siswi sekalian, apa yang dia buat? Saya nak kamu semua bayangkan sekarang ni, bayangkan sekarang ni tentera yang paling kuat dalam dunia, 2 buah negara. Siapa? Yang pertama Amerika Syarikat, yang kedua Rusia. Amerika Syarikat dia ada blok dia, dia ada Eropah yang sokong dia, dia ada blok dia. Rusia dia ada blok dia. Saya selalu suka tengok kekuatan tentera-tentera ni. Bukan sebab saya rancang untuk berperang. Tapi sebab saya selalu ceramah. Jadi kita nak tengok kan kekuatan. Bila saya tengok kekuatan Amerika Syarikat, armada laut, armada darat, tentera udara, kedua-dua belah pihak, yang ni ada nuklear, yang ni ada nuklear, yang ni ada peluru berpandu, yang kalau lancarkan daripada Moskow boleh sampai ke Washington, yang ni ada macam-macam. 2 buah negara ni. Bila saya tengok kekuatan 2 buah negara ni, kemudian saya baca hadis. Saya baca hadis tentang Imam Mahdi. Imam Mahdi akan keluar pada kemuncak kekuatan orang bukan Islam. Kemuncak teknologi orang bukan Islam. Hari ini teknologi. Sikit hari lagi semua orang pakai handphone dan semua orang data dia ada dalam handphone tu. Tempat dia diketahui, di mana saja dia duduk. 5G lepas ni, semua orang yang pakai telefon pintar ni, di mana saja dia pergi, data lengkap dia akan ada. Kesihatan dia, maklumat diri dia, berat dia, kedudukan dia di mana, semua lengkap. Ni. Bila saya baca kekuatan ni, kemudian kita baca hadis, Nabi SAW sebut, pemuda ini adalah pemuda yang disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan keluar satu hari nanti daripada Madinah, kemudian dia melarikan diri ke Mekah. Daripada Mekah dia ke Madinah, daripada Madinah dia kembali ke Mekah. Pada malam perlantikan dia sebagai presiden umat Islam sedunia, itu saya yang sebut. Saya terjemah untuk bagi kita mudah faham. Pada malam perlantikan dia, esok dia nak dilantik. Pada malam itu, satu hadis Nabi riwayat Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Al-Mahdi minna ahlal bait, yuslihuhu Allahu fi laylah. Imam Mahdi ni daripada ahlul bait, keturunan Nabi. Allah prepare dia punya leadership dia dan juga hikmah dia, al-qiyadatu wal hikmah, satu malam. Allah prepare dia punya kepimpinan dia dan juga ketajaman nakal dia, hikmah, satu malam. Pemuda ni esok dia jadi pemimpin nombor 1 umat Islam, dan kemudian dia mula dibai'ah oleh orang Islam. Kumpulan pertama yang bai'ah beliau adalah wali daripada bumi Syria
dan juga orang-orang besar daripada Iraq. Dua grup ni. Lepas tu ramailah umat Islam membai'ah Imam Mahdi. Saya nak bagi tahu kepada para siswa-siswi sekalian, dalam masa satu malam Allah prepare keturunan Rasulullah ini untuk menjadi khalifatullah. Dia jadi khalifatullah, esok orang pakat bai'ah dia. Orang pergi kat dia berbai'ah. Lelaki dan perempuan boleh bai'ah. Orang lelaki boleh berjabat, orang perempuan tak perlu berjabat tangan, sebab bersentuhan tetap haram walaupun lelaki itu adalah Al-Imamul Mahdi. No? Sebab tu hati-hati. Jangan sampai berjabat tangan lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Kemudian bila dibai'ah, orang Islam daripada seluruh dunia mai sekumpulan-sekumpulan, bukan semua, yang berani sahaja, yang benar-benar beriman datang satu kumpulan. Ada kumpulan 6 orang datang daripada jauh, ada kumpulan 18 orang datang daripada jauh, ada kumpulan 37 orang datang daripada jauh. Itu semua contoh saya sebut. Ada kumpulan 60 orang datang daripada jauh untuk membai'ah Imam Mahdi. Bila dah ada satu pasukan, Imam Mahdi membentuk kumpulan tentera, dan kemudian beliau mula berperang satu kampung kepada satu kampung yang menentang dia. Musuh datang setiap minggu kepada Imam Mahdi untuk menyerang Imam Mahdi. Musuh pertama yang datang daripada Syria. Ulama pertama yang datang bai'ah pun Syria juga, Syam Nabi sebut. Musuh pertama yang datang juga daripada Syria. Maksudnya daripada Syria ni ada wali-wali yang hebat pun daripada Syria, Syam. Musuh-musuh Imam Mahdi pun ada juga daripada Syam. Hati-hati, jangan sampai masuk kumpulan musuh pula, duk buat semangat pergi masuk geng musuh. Kan? Buat semangat tapi tak ada ilmu. Nabi kata hati-hati, kumpulan pertama musuh yang lawan dengan Imam Mahdi datang daripada Syam. Bila mereka sampai di satu tempat yang bernama Baida, bumi terbelah 100% tenggelam di dalam belahan bumi tadi. Hati-hati. Jangan buat semangat sembrono. Semangat mesti dengan ilmu. Semangat mesti dengan iman. Dua, sampai bila-bila ingat. Semangat mesti dengan ilmu. Yang kedua, semangat mesti dengan iman. Bukan semangat semata-mata. Ilmu kurang mesti dengan duduk dengan tok guru. Bukan duduk dengan kumpulan bohong apa hari ni tok guru. Hati-hati. Hati-hati, hari ni ada kumpulan bohong apa hari ni tok guru. 1000 orang masuk kumpulan tu. Hari-hari dia masuk dalam tu, petikan ceramah tok-tok guru di Malaysia, ustaz-ustaz di Malaysia, dan dia tuduh pembohongan. Dia tuduh yang dia masukkan dalam tu, yang ni membohong ni, esok membohong ni, lusa membohong ni. Yang buat ni orang Islam, yang buat kumpulan ni orang Islam. Jadi hati-hati di akhir zaman yang penuh dengan kekeliruan. Tengok kumpulan yang lawan dengan ulama, hati-hati dengan kumpulan tu. Tengok kumpulan yang mencerca ulama, hati-hati dengan kumpulan tu. Jangan sampai kita bersama dengan kumpulan tersebut. Bila musuh mai daripada Syam sampai di satu tempat, bumi telan semua sekali, kecuali seorang ataupun dua. Seorang atau dua saja yang selamat. Seorang inilah yang pergi bagi tahu, kata kawan-kawan kena telan 99.9%. Hampir semua ditelan. Jadi saya nak bagi tahu ada kumpulan yang akan berlawan dengan Imam Mahdi nanti. Siswa-siswi sekalian, apa yang saya nak bagi tahu hari ini, poin yang ketiga ni ialah Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi ni, pemuda yang beriman ini, ajaibnya kekuatan dia. Adik-adik siswa-siswi sekalian balik boleh tengok kekuatan armada tentera Rusia, kekuatan armada tentera Amerika Syarikat.
Hebatnya Khalifatullah, gelaran pemuda ni Khalifatullah, dia gabungkan semua orang Islam. Dia pergi ke orang Islam, dia bercakap, dia minta orang Islam bersatu. Imam Mahdi minta orang Islam bersatu, pemimpin-pemimpin Islam bersatu, dia ajak pemimpin-pemimpin bersatu. Sebahagiannya terima untuk bersatu di bawah pimpinan Imam Mahdi. Bersatu, duduk bersama-sama. Bila saya tengok kekuatan ketenteraan Barat hari ini yang sangat hebat, dan bila saya baca hadis-hadis Nabi SAW, Nabi bagi tahu Al-Imam Mahdi ini akan menyerang India, akan menyerang semenanjung Arab, akan menyerang Furs, Parsi, akan menyerang Konstantiniyah, dan setiap serangan itu mereka menang. Siapa menang? Imam Mahdi. Sila bayangkan kekuatan dan juga teknologi yang dimiliki oleh Barat, mana-mana blok. Bayangkan. Boleh baca dan boleh kaji kekuatan mereka, tetapi Nabi dah bagi tahu, bila keluar cicit aku yang bernama Muhammad Al-Mahdi ini, dia akan pimpin orang-orang Islam yang jujur dengan Allah. Bukan semua sertai beliau, hanya mereka-mereka yang jujur dan tinggi keikhlasan kepada Allah, hanya mereka-mereka yang kuat imannya akan menyertai pasukan tentera ini. Sebab tu menang. Dia tak boleh Imam Mahdi tapi main bola senak pendek. Yang tu nak jadi tentera Imam Mahdi tak boleh. Dia tak boleh nak jadi tentera Imam Mahdi tapi rokok sehari 6 batang, 8 batang. Tak boleh. Dia tak boleh jadi tentera Imam Mahdi subuh tak semayang tapi semangat. Oh, nak perang. Subuh mayang tak? Bukan subuh Ustaz, Zuhur sekali sampai Isyak semua tak semayang. Tapi saya tali pinggang, ada 3 tali pinggang Ustaz. Saya cukup berani punya. Hak ni boleh ikat bubuh dalam kolah masjid. Dia akan berani waktu tu saja. Tapi bila dia dengar bunyi tentera berjalan, hak semangat ni dia pun akan balik. Baru dengar bunyi tentera berjalan. Sebab bukan berperang ni bukan pi lawan paintball. Berperang ni bukan susun tentera macam dalam main game. Berperang ini adalah menggadai nyawa untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nyawa kita, motor LC kita, duit KWSP kita yang ratus ribu, kereta kita 2-3 biji, rumah kita 400 ribu, 300 ribu, kita nak tinggal tu dan kemudian pergi berperang. Sebab tu tak ramai. Sebab itu tak ramai yang berani. Tak ramai yang sanggup. No? Akhir sekali, kemuncak peperangan adalah di Armageddon. Iaitulah peperangan di antara umat Islam yang bilangan mereka sangat sedikit. Mujahidin yang berbaki, yang berani sampai ke akhir sikit saja. Ke semua blok barat akan bergabung. Ke semua blok barat, komunis ke, Eropah ke, apa semua bergabung. Bergabung ketenteraan, bergabung kekuatan. Yang ni Rasulullah sebut. Yang ni Nabi sebut dalam hadis Sahih Muslim. Perang yang Nabi sebut dalam bahasa Arab, Al-Malhamatul Kubra. Peperangan yang besar. Bahkan ia adalah perang yang paling besar dalam sejarah kemanusiaan. Bila mula perang tersebut, tahun ke-7 baru habis. Kita mengaji 4 tahun pun berapa kali nak berhenti dah. Berapa kali tension, assignment tak habis. Baru assignment pun masuk perang lagi. Lepas tu dia buat alasan, buat terdelete pula. Masuk dalam status, alah dah nak habis dah. Tapi terdelete pula. Lepas tu bagi status tu pencerah nampak. Yang tu orang guna lama dah lah alasan tu. Sila reka alasan lain yang lebih kukuh. Kan saya tengok alasan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemuncak peperangan itu, Imam Mahdi akan bimbing pasukan tentera terakhir
untuk berlawan dengan musuh Barat, bergabung ke semuanya. Semua tahu, bergabung semua. Akhirnya semua perang-perang ni, bukan di Armageddon tu bukan 6 tahun, maksudnya daripada awal peperangan yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Ada pendapat di kalangan ulama sebut selama 6 tahun, tahun ke-7 berakhir, dan tahun ke-7 itulah munculnya Dajjal. Daripada perang pertama, perang kedua, perang ketiga, perang keempat, perang kelima, menang. Kemuncak peperangan adalah Al-Malhamatul Kubra di Armageddon. Orang Barat namakan dia Armageddon. Dan tahun ke-7 umat Islam dah menang semua peperangan, baru keluar Dajjal. Kan, baru keluar Dajjal. Setiap kali membaca hadis tentang kuatnya tentera Imam Mahdi, setiap kali itulah menambahkan iman saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun hari ini kita tengok kekuatan tentera Barat sangat hebat, sangat canggih, sangat kaya, sangat ramai, tapi bila baca tentang Imam Mahdi yang Nabi sebut, lebih hebat lagi satu orang dengan kumpulan yang ramai di kalangan Imam Mahdi ni, apabila mereka dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka saya nak bagi tahu kepada kita semua, bila Allah bantu sebesar apapun musuh, akan dikalahkan oleh bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kuat dengan Allah, kita kuat dengan bantuan Allah. Kita akan terus menjadi kuat apabila kita terus bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dengan duit ringgit mak ayah kita, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kecerdikan kita, tetapi dengan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa sekadar itu dulu insya-Allah untuk malam ni. Ringkas tapi semoga ianya bermanfaat untuk semua anak-anak siswa-siswi Unimas. Jadikan sebagai panduan hidup, no? Saya mai malam ni sebab yang ni kali pertama saya di Unimas, dan saya ada ribuan lagi permintaan ceramah di tempat-tempat lain. Wallahu alam, kita berjumpa ataupun tidak selepas ini. Semoga kita berjumpa satu hari nanti insya-Allah di dalam syurga Firdaus, sama-sama dengan semua orang yang kita sayang, boleh hidup dan tinggal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.